Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sihat. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Kali ini kita akan beralih ke bidang akidah dengan tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ustaz terangkan nanti. Teruskan menonton.
Manusia menggunakan sains bukanlah bermaksud manusia yang mencipta, tetapi manusia hanya menyelidik benda yang sudah tersedia. Maksudnya, apa sahaja penciptaan manusia sebenarnya terhasil daripada apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pelbagai makhluk seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Namun, manusia jauh lebih mulia kerana penciptaannya mengatasi tahap penciptaan yang lain, terutamanya dari segi fikiran. Contohnya, jika manusia ingin bertanding kepantasan dengan seekor kuda, semestinya kuda itu yang akan menang. Tetapi manusia lebih cerdik dengan akal fikiran, maka manusia boleh menggunakan kereta untuk menghasilkan kepantasan yang lebih optimum. Hal ini bermaksud manusia menggunakan akal dan ilmu kecerdasan yang tiada pada seekor haiwan. Secara jelasnya, proses kejadian manusia menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berfikir. Ketahuilah bahawa segala kelebihan dan kejayaan yang manusia perolehi adalah hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Azim dan Al-Hamid. Sebelum Ustaz terangkan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apakah objektif pembelajaran kita kali ini. Pertama, dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang kedua, dapat menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Maksud Al-Azim, Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Al-Hamid pula bererti Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Maha Terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk. Dalil nama Allah Al-Azim boleh dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan manusia adalah terbatas dan hanya bersifat sementara. Manakala dalil nama Allah Al-Hamid boleh dilihat dalam surah Hud ayat 73. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Al-Hamid merujuk kepada Allah sahaja yang pantas memiliki semua pujian kerana segala kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan dan segala kebijaksanaan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rekaan saintis ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mencipta pelbagai rekaan. Oleh itu, setiap Muslim wajib beriman. Diulangi sekali lagi, wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Seterusnya kita akan lihat kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid.
Pertama, sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan merasai keagungan Allah setiap saat, waktu dan keadaan. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak. Manusia yang beriman dengan nama Allah akan merasai yakin sepenuh hati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi dan melihat diri manusia, dan akan timbul perasaan takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Manusia yang beriman dengan nama Allah akan menyedari segala kehebatan dan kelebihan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Mukmin sejati yakin akan peristiwa di padang mahsyar, tempat dihisap segala amalan dan perbuatan di dunia ini. Maka kehidupan ini akan menjadi ladang kebaikan kepada mereka. Yang kelima, melazimi sikap merendah diri. Antara ciri-ciri ahli syurga ialah bersikap merendah diri dan menjauhi takbur. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah menerangkan berkenaan tentang syurga yang merupakan negeri akhirat yang Allah sediakan bagi orang yang tidak berkeinginan untuk menyombong diri di atas muka bumi. Yang terakhir, selalu memuji Allah dengan menyebut Subhanallah. Latihlah lisan untuk sentiasa secara spontan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aktiviti kehidupan ini. Apakah bukti saya beriman? Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat, iaitu dengan melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah dengan cara meyakini semua ketentuan yang berlaku hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha dengan tekun untuk berjaya. Yang ketiga, saya mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengagungkan kehebatan Allah dan menggunakan nikmat dengan sebaiknya, dan pada masa yang sama sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rumusan, jadilah seorang Muslim yang baik dengan sentiasa mengagungkan Allah dan memuji Allah setiap waktu dan saat. Dan sebagai akhirnya, ingatlah, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Kita jumpa lagi dalam kelas pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.